Akhirnya ramailah yang ikut dia. Nabi kata ramainya di setiap kampung bila dia pergi ni, ramainya yang ikut dia. Kata Nabi, seperti mana kalian melihat kumpulan lebah yang mengikuti kaum, yang mengikuti ketuanya. Ikut, tak ke mana dah, ikut. Hari ni RM500 pun orang sanggup judi. Dajjal bagi emas lagi ya. Lagi memang orang ikut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya penutup. Habis dah tuan-tuan. Waktu tu siapa yang hidup zaman tu? Tak sanggup lah tuan-tuan. 5-6 perkara yang saya sebut tadi ni, tak sanggup lah nak hidup zaman tu. Bolehkah satu persatu kita nak hadapi? Akhirnya Dajjal dia pergi ke Syria, Syam ataupun ke Baitul Maqdis. Dua tempat ni, salah satu. Sebab ada dua hadis, dua-dua sahih. Dikepung tentera Imam Mahdi. Yang ni Imam Mahdi. Ini tajuk Imam Mahdi, tuan-tuan tak dengar kan? Ini satu benda yang berita gembira kepada umat ini. Berita yang boleh menyejukkan hati kita. Tadi kedatangan Dajjal, ada satu berita yang boleh menyejukkan kita, menyeronokkan kita, membuatkan kita tak sabar-sabar menanti zaman itu. Ialah ketika Dajjal mengepung Imam Mahdi dan tentera-tenteranya, mereka tetap mengerjakan solat. Tentera Imam Mahdi tak mengerjakan solat. Satu riwayat kata subuh, Imam Mahdi dah berdiri di depan, yang lain sudah pun buat saf, Allahu Akbar, takbiratul ihram telah pun diangkat. Ketika saf belakang belum mengangkat takbiratul ihram, ketika itulah mereka mendengar suara dua orang malaikat dengan tubuh dan rupa yang asal bersayap sedang membawa turun Nabi Isa alaihissalam. Rasul tuan-tuan, Rasul turun zaman akhir zaman. Tuan-tuan, kita boleh hidup dengan Rasul zaman tu. Allahu Akbar. Rasul ini pula bukan calang-calang Rasul, dia ulul azmi. Dia tempat yang keempat di kalangan makhluk Allah yang bernama manusia. Nabi Isa ni berada pada tempat yang keempat. Selepas Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ranking keempat adalah Nabi Isa AS. Inilah yang akan turun di akhir zaman nanti. Tuan-tuan bayangkan rupa dia, akhlak dia, ibadat dia. Hak ni yang berita gembira ni. Yang ni berita gembira. Tuan-tuan, Nabi Isa turun. Tangan kanannya di atas sayap, tangan kirinya diletakkan di atas sayap. Di sebuah menara putih timur Damsyik. Damsyik ni tempat saya belajar, tuan-tuan. Alhamdulillah, saya rasa beruntung sangat. 7 tahun saya duduk di situ, di Damsyik, 7 tahun. Turun, kemudian tuan-tuan, bila turun Nabi Isa sekarang ni, sampai malam ni, Nabi Isa duduk di mana? Di mana Nabi Isa? Langit yang kedua. Nabi Isa Ibn Maryam diangkat ribuan tahun yang lalu dalam keadaan dia hidup dan belum pernah merasakan kematian. Nabi Isa tak pernah mati. 2000, sekarang 2018. 2017 tahun yang lalu kelahiran Nabi Isa. Tu hak kita tengok tahun 2017 tu tuan-tuan. 1438 hijrah Nabi Muhammad. 2017 tahun kelahiran Nabi Isa. Kita kata ustaz, lama ustaz, 1000 tahun ni. Kenapa kita pelik pula? Nabi Nuh umur berapa? Kan ribu-ribu zaman tu. Nabi Isa sampailah malam ini, Nabi Isa berada pada langit yang kedua. Dia turun. Tuan-tuan, apa Nabi Isa buat turun-turun? Mandi dulu ke, tanya makan di mana, nak sarapan apa pagi ni? Subhanallah. Turun, terus masuk saf untuk solat. Ni solat. Terus masuk saf dan solat. Ramai orang sebut qaddim Nabi Allah, ruh Allah. Qaddim ni maksudnya ke depan, wahai Nabi Allah, ke depan jadi imam lah. Ketika itu Imam Mahdi berundur ke belakang.
Nabi Isa pegang bahu dia di belakang tu. Ni hadis ni tuan. Nabi Isa tahan bahu dia. Nabi Isa kata, Nabi Isa sebut, solat ini diiqamahkan untuk kamu dan umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi imam kepada sebahagian yang lain. Mulianya umat Nabi Muhammad. Seorang rasul turun walaupun bukan sebagai seorang pembawa risalah, tetapi ketika seorang rasul turun, masih lagi umat Nabi Muhammad yang menjadi imam. Imam Mahdi. Akhirnya ramailah yang ikut dia. Nabi kata ramainya di setiap kampung bila dia pergi ni, ramainya yang ikut dia. Kata Nabi, seperti mana kalian melihat kumpulan lebah yang mengikuti kaum, yang mengikuti ketuanya. Ikut, tak ke mana dah, ikut. Hari ni RM500 pun orang sanggup judi. Dajjal bagi emas lagi ya. Lagi memang orang ikut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya penutup. Habis dah tuan-tuan. Waktu tu siapa yang hidup zaman tu? Tak sanggup lah tuan-tuan. 5-6 perkara yang saya sebut tadi ni, tak sanggup lah nak hidup zaman tu. Bolehkah satu persatu kita nak hadapi? Akhirnya Dajjal dia pergi ke Syria, Syam ataupun ke Baitul Maqdis. Dua tempat ni, salah satu. Sebab ada dua hadis, dua-dua sahih. Dikepung tentera Imam Mahdi. Yang ni Imam Mahdi. Ini tajuk Imam Mahdi, tuan-tuan tak dengar kan? Ini satu benda yang berita gembira kepada umat ini. Berita yang boleh menyejukkan hati kita. Tadi kedatangan Dajjal, ada satu berita yang boleh menyejukkan kita, menyeronokkan kita, membuatkan kita tak sabar-sabar menanti zaman itu. Ialah ketika Dajjal mengepung Imam Mahdi dan tentera-tenteranya, mereka tetap mengerjakan solat. Tentera Imam Mahdi tak mengerjakan solat. Satu riwayat kata subuh, Imam Mahdi dah berdiri di depan, yang lain sudah pun buat saf, Allahu Akbar, takbiratul ihram telah pun diangkat. Ketika saf belakang belum mengangkat takbiratul ihram, ketika itulah mereka mendengar suara dua orang malaikat dengan tubuh dan rupa yang asal bersayap sedang membawa turun Nabi Isa alaihissalam. Rasul tuan-tuan, Rasul turun zaman akhir zaman. Tuan-tuan, kita boleh hidup dengan Rasul zaman tu. Allahu Akbar. Rasul ini pula bukan calang-calang Rasul, dia ulul azmi. Dia tempat yang keempat di kalangan makhluk Allah yang bernama manusia. Nabi Isa ni berada pada tempat yang keempat. Selepas Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ranking keempat adalah Nabi Isa AS. Inilah yang akan turun di akhir zaman nanti. Tuan-tuan bayangkan rupa dia, akhlak dia, ibadat dia. Hak ni yang berita gembira ni. Yang ni berita gembira. Tuan-tuan, Nabi Isa turun. Tangan kanannya di atas sayap, tangan kirinya dia letakkan di atas sayap. Di sebuah menara putih timur Damsyik. Damsyik ni tempat saya belajar tuan-tuan. Alhamdulillah, saya rasa beruntung sangat. 7 tahun saya duduk di situ, di Damsyik, 7 tahun. Turun, kemudian tuan-tuan, bila turun Nabi Isa sekarang ni sampai malam ni, Nabi Isa duduk di mana? Di mana Nabi Isa? Langit yang kedua. Nabi Isa Ibn Maryam diangkat ribuan tahun yang lalu dalam keadaan dia hidup dan belum pernah merasakan kematian. Nabi Isa tak pernah mati. 2000, sekarang 2018. 2017 tahun yang lalu kelahiran Nabi Isa. Tu hak kita tengok tahun 2017 tu tuan-tuan. 1438 hijrah Nabi Muhammad. 2017 tahun kelahiran Nabi Isa. Kita kata ustaz lama ustaz, 1000 tahun ni. Kenapa kita pelik pula? Nabi Nuh umur berapa? Kan ribu-ribu zaman tu.
Nabi Isa sampailah malam ini Nabi Isa berada pada langit yang kedua. Dia turun. Tuan-tuan, apa Nabi Isa buat turun-turun? Mandi dulu ke, tanya makan di mana, nak sarapan apa pagi ni? Subhanallah. Turun, terus masuk saf untuk solat. Ni solat. Terus masuk saf dan solat. Ramai orang sebut qaddim Nabi Allah, ruh Allah. Qaddim ni maksudnya ke depan. Wahai Nabi Allah, ke depan. Ke depan jadi imam lah. Ketika itu Imam Mahdi berundur ke belakang. Nabi Isa pegang bahu dia di belakang itu. Ni hadis ni, tuan. Nabi Isa tahan bahu dia. Nabi Isa kata, Nabi Isa sebut, solat ini diiqamahkan untuk kamu dan umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi imam kepada sebahagian yang lain. Mulianya umat Nabi Muhammad. Seorang Rasul turun, walaupun bukan sebagai seorang pembawa risalah, tetapi ketika seorang Rasul turun, masih lagi umat Nabi Muhammad yang menjadi imam. Imam Mahdi.